Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini kita akan membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Ini merupakan sebahagian daripada kandungan untuk kimia KCSM bagi tingkatan 4. Untuk standard pembelajaran iaitu apa yang perlu pelajar capai, di akhir video ini, pelajar boleh menerangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Dalam video sebelum ini, cikgu telah terangkan secara ringkas iaitu 5 faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. 5 faktor tersebut ialah saiz bahan, tekanan, kepekatan larutan, suhu campuran dan juga kehadiran mangkin. So, pada video kali ini, cikgu akan terangkan satu persatu faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Mula-mula kita tengok faktor pertama iaitu faktor saiz bahan. Bahan yang bersaiz kecil mempunyai luas permukaan yang besar. Kita boleh tengok pada gambar raja di bawah ini. Kita ada 3 cube yang sama dia punya panjang dan juga lebar dan juga tinggi dia. Tetapi luas permukaan yang terdedah dia berbeza apabila cube itu kita potong kepada 2 dan juga kita potong kepada 4. Lebih banyak kita potong, maka luas permukaannya yang terdedah untuk tindak balas adalah lebih besar. Maka apabila saiz bahan semakin kecil, maka kadar tindak balas akan jadi semakin tinggi. Kita boleh tengok contohnya adalah tindak balas di antara kalsium karbonat dengan asid hidroklorik. Okay. So, kalsium karbonat ni CaCO3 dengan asid hidroklorik HCl. Kita ada buat kan eksperimen ni hari tu. Okay, kita gunakan ketulan kecil ataupun serbuk dan lagi satu kita gunakan ketulan besar. Okay, kita boleh tengok dia punya kadar tindak balas adalah berdasarkan kepada berapa banyak isi padu gas yang berjaya dikumpul dalam masa 3 minit. Okay. So, untuk persamaan tindak balasnya kita tuliskan dulu iaitu CaCO3 kita balaskan dengan HCl, kita akan dapat larutan garam kalium klorida CaCl dan juga gas karbon dioksida. Okey. Dan juga air. Pula ada air. Okey. So, inilah tindak balasnya. Okey, dan hasil yang kita nak tengok adalah ini. Isi padu karbon dioksida yang terhasil. Okay, setelah selesai eksperimen, kita plotkan kedua-dua graf isi padu yang terhasil di dalam satu graf yang sama untuk kita bandingkan dia punya kadar tindak balas. Okay, ada dua perkara yang kita boleh tengok. Yang pertama adalah daripada segi ketinggian graf. Okay, ketinggian graf ini menentukan berapa banyak isi padu hasil. Yang kedua, kita nak tengok kecerunan graf. Kecerunan graf pula kita akan tengok daripada segi kadar dia. Kadar tindak balas. Okay. Kalau kita nak tengok dia punya ketinggian graf, kita dapati bahawa kedua-dua eksperimen ini habis pada ketinggian yang sama. Maksudnya isi padu gas karbon dioksida yang terhasil adalah sama. Yang berbeza adalah dia punya masa. Okay. Ketulan kecil marmar ini, masa dia tamat lebih awal. Macam mana kita nak tahu masa tamat? Kita tengok graf mula mendata. Itu maksudnya tindak balas sudah tamat. So, ini adalah masa untuk T1 lah. T1 adalah masa untuk ketulan kecil. Manakala untuk ketulan besar, labelkan sebagai T2. Itu perbezaannya, kan? So, sebagaimana yang cikgu bagi tahu tadi, isi padu akhir gas adalah sama. Sebab kita guna jisim bahan yang sama. Yang berbeza adalah saiznya sahaja. Okay?
Kecerunan pula kita boleh nampak berbeza. Kecerunan graf tindak balas ketulan kecil lebih tinggi. Lebih cerun. Kalau kamu tengok di sini, dia lebih cerun berbanding yang ini. Yang ini lebih mendatar. So, kecerunan dia menunjukkan kadar tindak balas. Bila graf semakin cerun, maka kadar tindak balas semakin meningkat. Itu kita katakan bahawa kadar tindak balas ketulan kecil adalah lebih tinggi berbanding ketulan yang besar. Seterusnya kita tengok faktor kedua yang mempengaruhi kadar tindak balas, iaitu suhu campuran. Suhu campuran yang tinggi menyebabkan zarah-zarah di dalam bahan mempunyai tenaga kinetik yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi suhu campuran, semakin tinggi kadar tindak balas. Kalau kita nak gunakan contoh harian yang mudah adalah kita perhatikan kalau kita nak larutkan gula. Kalau kita larutkan gula guna air panas, dengan kita larutkan gula guna air sejuk, mana yang lagi cepat larut? Semestinya kalau kita larutkan gula menggunakan air yang panas. Jadi semakin tinggi suhu, semakin tinggi kadar tindak balas. Okey, kita tengok contoh tindak balas di antara larutan natrium thiosulfat dengan asid sulfurik. Eksperimen ni kita buat dengan kita panaskan larutan natrium thiosulfat pada suhu yang berbeza. Yang kita buat hari tu iaitu kita buat 30 darjah Celsius, 35, 40, 45 dan 50. 45, 50 dan 55 darjah Celsius. Kita panaskan larutan natrium thiosulfat tersebut sebelum kita campurkan ke dalam asid sulfurik. Okey. So, apa yang kita perhatikan pada hari tersebut adalah kita perhatikan masa yang diambil untuk tanda X ini hilang. Mula-mula sekali kita tuliskan dulu dia punya persamaan tindak balas. Okey. Natrium thiosulfat Na2 S2O3. Kita tindak balaskan dengan asid sulfurik H2SO4. Maka kita akan menghasilkan natrium sulfat, gas sulfur dioksida. Kita akan menghasilkan sulfur dan juga air H2O. Untuk tindak balas ini, yang kita perhatikan adalah ini, sulfur. Sulfur merupakan suatu mendakan kuning yang akan terbentuk apabila natrium thiosulfat dicampurkan kepada asid sulfurik. So, semakin banyak sulfur yang terhasil, maka tanda X tersebut akan tertutup sehingga dia hilang daripada pandangan. Jadi dari situlah kita dapat ukur kadar tindak balas. Seterusnya, masa yang diambil untuk tanda X hilang kita plotkan dalam graf. So, ini adalah graf suhu melawan masa, manakala ini pula adalah graf suhu melawan satu permasa. So, satu permasa ini adalah pengukuran kadar tindak balas lah, sebab kita tak boleh ukur isi padu ataupun jisim kali ini. Jadi, kita ukur terus satu per masa, maka dapatlah kadar tindak balas. Okey. So, sebagaimana yang cikgu dah bagi tahu tadi, mendakan kuning sulfur akan terhasil dan menutup tanda X tersebut. So, kita dapati apabila semakin tinggi suhu larutan natrium thiosulfat, semakin cepat sulfur terhasil dan menutup tanda X pada dasar kelala. Oleh sebab itu, semakin tinggi suhu campuran, semakin tinggi juga kadar tindak balas. Seterusnya kita pergi kepada faktor yang ketiga, iaitu kepekatan larutan. Dengan isi padu yang sama, larutan pekat mempunyai bilangan mol yang lebih besar berbanding larutan cair. Kita boleh tengok dalam gambar rajah ini. So, larutan ini apabila kita tambahkan pelarut, maka dia akan jadi, kepekatannya akan berkurang. Dan apabila kita tambahkan zat terlarut, iaitu bahan yang terlarut, maka kepekatan dia akan bertambah. Okay.
Jadi kita boleh nampak bilangan mol, bila bilangan mol larutan yang pekat adalah lebih tinggi berbanding bilangan mol larutan yang kurang pekat. Jadi semakin pekat larutan ataupun semakin tinggi kepekatan larutan, semakin tinggi juga kadar tindak balas. Sebagai contoh, kita ambil tindak balas di antara natrium thiosulfat dan asid sulfurik cair. Eksperimennya sama untuk faktor suhu. Tetapi pada kali ini, eksperimen ini kita buat dengan kita malarkan faktor suhu. Kita pakai suhu yang sama iaitu suhu bilik. Yang kita ubah pula adalah kepekatan larutan natrium thiosulfat. Iaitu dengan kita tambahkan isi padu air yang berbeza kepada larutan natrium thiosulfat. So, mula-mula sekali, kita akan tuliskan dia punya persamaan tindak balas. Sama juga macam tadi. Na2H2O3, kita tindak balaskan dengan H2SO4, asid sulfurik. Maka kita akan hasilkan natrium sulfat, sulfur dioxide, sulfur dan juga air H2. Maka samalah dengan tadi, kita akan tengok sulfur yang hadir dan menutup tanda X sehingga hilang daripada barangan. Okey, dan masa itulah yang kita ambil untuk menentukan kadar tindak balas. Sama juga seperti tadi, kita plotkan graf kepekatan melawan masa dan juga kepekatan melawan satu permasa. Kita boleh nampak dekat sini, iaitu graf yang kita dapat adalah graf yang berkadar terus. Jadi semakin tinggi kepekatan larutan, maka semakin tinggilah kadar tindak balas. Dan akhir sekali kita tengok faktor mangkin. So dalam biologi sebelum ni mungkin kamu dah belajar apa itu mangkin. Jadi cikgu akan terangkan sedikitlah mengenai mangkin. So mangkin ini mempunyai sifat yang khusus. Yang pertama adalah mangkin ini bersifat khusus untuk tindak balas tertentu sahaja. Contohnya macam proses sentuh. Proses penghasilan asid sulfurik, dia hanya boleh menggunakan mangkin dia vanadium 5 oksida. Manakala proses Haber, iaitu proses penghasilan amonia, mangkin yang digunakan hanyalah ferrum sahaja. Maksudnya kalau kita tukar gunakan logam lain, maka tindak balas tersebut tidak boleh berlangsung. Kedua, mangkin tidak mengubah kuantiti hasil tindak balas. Sama ada kamu letak mangkin ataupun tidak, kuantiti hasil adalah sama. Yang berbeza adalah masa yang diambil untuk hasil tindak balas itu terhasil. Yang ketiga, tidak mengalami perubahan jisim dan kimia di akhir tindak balas. Perubahan kimia ni maksudnya kalau kita gunakan ferrum sebagai mangkin, di akhir tindak balas, ferrum itu akan kekal sebagai ferrum. Dia tak akan jadi ferrum oksida ataupun ferrum karbonat. Kita katakan bahawa dia tidak mengalami sebarang perubahan kimia. Yang keempat adalah mangkin ini diperlukan dalam kuantiti yang kecil saja. Sebenarnya kalau kamu pakai banyak ataupun sikit, dia punya kesan itu adalah sama. Sebab sebenarnya kita hanya perlukan sedikit saja. Dan yang akhir sekali, mangkin akan lebih berkesan sekiranya ia bersaiz lebih kecil. Contohnya mangkin itu dalam bentuk serbuk ataupun bentuk cecair, dia lebih berkesan berbanding kalau kita pakai mangkin dalam bentuk ketulan besar. Kehadiran mangkin dapat meningkatkan kadar tindak balas. Seterusnya kita tengok aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Yang pertama kita boleh tengok mengenai tablet antacid yang digunakan untuk mengubat gastrik. So selalunya doktor akan menyarankan pesakit untuk mengunyah terlebih dahulu tablet tersebut berbanding menelan. Kerana apabila kita kunyah tablet antacid, maka saiz tablet tersebut akan jadi semakin kecil. Maka lebih cepatlah dia berkesan. Seterusnya, memotong makanan kepada kepingan nipis ataupun ketulan kecil. Seperti contohnya kita nak masak kentang ataupun daging. So daging dan kentang akan masak dengan lebih cepat sekiranya dia berbentuk lebih kecil ataupun dalam bentuk kepingan nipis berbanding kita buat ketulan besar. Okay. Seterusnya, kakisan bangunan besi berhampiran kilang oleh hujan asid. Kebanyakan struktur yang terbina daripada besi akan mudah mengalami kakisan sekiranya berhampiran dengan kawasan perindustrian kerana hujan asid
lebih banyak terbentuk di kawasan perindustrian berbanding di kawasan yang tiada kilang. Seterusnya, mencuci pakaian dengan menggunakan sabun serbuk dan juga air panas. Tindakan ini boleh mempercepatkan kadar tindak balas bagi sabun tersebut dan seterusnya pakaian akan lebih cepat bersih berbanding kalau kita mencuci pakaian menggunakan sabun buku dan juga air sejuk. Seterusnya, pengubah bermangkin iaitu catalytic converter di dalam exhaust kenderaan. So, mangkin yang digunakan di dalam catalytic converter adalah logam platinum. Dia akan menukarkan gas karbon monoksida dan juga nitrogen dioksida yang terhasil dalam akibat pembakaran petrol kepada bentuk gas yang lebih selamat iaitu gas nitrogen dan juga gas karbon dioksida. Dan akhir sekali, penggunaan yeast dalam pembuatan alkohol. Yeast merupakan satu contoh mangkin dalam pembuatan alkohol di mana alkohol akan lebih cepat terhasil menerusi penapaian glukosa sekiranya yeast hadir. Dengan berakhirnya penerangan tadi, maka berakhirlah sudah video pada kali ini. Cikgu harapkan video pada kali ini mendatangkan manfaat kepada kamu. Jangan lupa subscribe, like dan komen di YouTube channel Cikgu ya. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.